hidup ni terbagi kepada dua. Satu, apa yang kita nak capai di dunia ini. Yang satu lagi, apa yang kita nak capai di hari akhirat kelak. State desire, apa yang kita nak pada masa akan datang. Gambaran. Sebab tu kalau kita kata television tu artinya ada gambar. Jadi gambaran pada masa akan datang, kita ni nak apa yang kita nak capai. Itu mesti ada dalam diri kita. Ya. Jadi apa yang kita nak capai ini dikatakan visi kita, visi hidup ni terbagi kepada dua. Satu, apa yang kita nak capai di dunia ini. Yang satu lagi, apa yang kita nak capai di hari akhirat kelak. Apa yang kita nak capai di dunia ini namanya jangka panjang yang pendek. Manakala apa yang kita nak capai di hari akhirat itu jangka panjang yang panjang, yang infinity. Jadi di dunia ini ada, sebelum kita mati kita nak apa yang kita nak capai ni. Mesti kita dapat. Yang pertama di dunia ini kita nak kesenangan. Kesenangan ini soal fizikal dan material kita. Rumah kita, kenderaan kita, makan minum kita, itu kesenangan. Tak salah. Islam suruh kita ada makanan, ada pakaian, ada rumah dan sebagainya, tetapi secara halalan dan thayyiban. Itu kesenangan. Apa nama kesenangan? Kita dapat makan, pakaian, rumah, kenderaan, segala bentuk fizikal dan material secara halalan dan thayyiban. Itu namanya kesenangan. Ataupun kita katakan itulah kuantiti harta kita. Disuruh kita cari. Dalam maqasid syar'i yang 5, tujuan syariat antaranya ialah menjaga harta. Ini penting. Artinya Islam bukan anti harta, bukan. Islam mesra dengan harta. Tetapi harta yang macam mana? Halalan dan thayyiban. Itu satu. Itu namanya kuantiti harta. Kita nak. Yang kedua, di dunia kita nak, kalau tadi kesenangan, yang kedua kita nak ketenangan. Ni ketenangan. Ketenangan ini pada hati kita. Bukan pada fizikal, bukan pada material, tapi kepada mental dan spiritual kita. Kalau tadi perkara yang berbentuk fizikal dan material itu hardware kita, yang berbentuk ketenangan ini pada mental, pada pemikiran dan pada jiwa kita, ini yang dikatakan software kita. Boleh Apa dia yang kita nak? Ketenangan. Ketenangan tu letaknya pada hati. Itu yang dia kata qalbun salim. Hati yang tenang. Hati yang tenang itu, subhanallah, adalah lebih utama daripada kesenangan tadi. Walaupun kita diperintahkan untuk cari harta, walaupun kita diperintahkan untuk mencari suatu yang bentuk material, rumah tak salah, kenderaan tak salah, tetapi yang penting, lebih penting daripada itu ialah bagaimana kita nak dapat hati yang tenang. Qalbun salim ini ialah hati yang dekat dengan Allah. Tu kita datang rumah Allah ni. Kita nak dekat dengan Allah kerana pada Allah ada ketenangan. Ataupun kita dekat dengan sesuatu yang dekat dengan Allah. Itu boleh juga dapat tenang. Kita dekat dengan majlis ilmu, ini dapat tenang. Sebab majlis ilmu, taman syurga. Majlis ilmu, zikrullah, tenang. Kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tu dekat dengan Allah kan, tenang. Kita dekat dengan alim ulama. Alim ulama tu dekat dengan Allah, maka kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, ada ketenangan. Ini yang kita nak cari dalam hidup. Qalbun salim. Hati yang mana apabila dapat nikmat, syukur. Syukur. Hati yang mana apabila mendapat ujian atau musibah, sabar. Hati yang mana apabila Allah beri ataupun Allah beri banyak ataupun Allah beri sikit, qanaah, mencukupi.
Hati yang mana bila takdir Allah berlaku, redha. Hati yang bila banyak harta, pemurah. Jadi hati inilah yang kita kata qalbun salim. Ini yang kita hendak dalam hidup ini. Dan inilah juga yang saya katakan pada kuliah-kuliah sebelumnya, inilah yang dikatakan syurga di dunia lagi. Di dunia ada syurga, iaitu qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang tidak ada ataupun dapat terkawal sifat-sifat mazmumah. Dalam hati qalbun salim ini tidak ada pemarah. Kalau ada marah, dia boleh kawal, kazimul ghais, dia boleh kontrol. Anger management. Bukan tak ada marah tapi boleh kawal. Ya. Hati yang mana tidak ada hasad dengki dengan orang. Hati yang mana tidak ada bakhil. Hati yang mana tidak ada orang kata prasangka dengan orang. Ini qalbun salim. Ini yang dikatakan ketenangan. Jadi visi kita dalam hidup, pertama tadi kesenangan, yang kedua ketenangan. Boleh faham? Ini yang kita hendak. Jadi kita betul-betul nak cari. Malangnya manusia hari ini, fokus dia, tumpuan dia, perhatian dia lebih kepada kesenangan berbanding dengan ketenangan. Bertungkus lumus kita nak cari harta, tidak ada masalah. Tapi janganlah cari harta sampai melupakan jiwa kita, hati kita. Ya, sebab itu dia ajar pada kita apabila kita berada di depan cermin, apa yang doa yang kita baca? Allahumma hasanta khalqi fa ahsin hulki. Ya Allah, seperti mana kau sempurnakan wajahku, sempurnakanlah akhlakku. Maksudnya yang wajah kita itu kesenangan, yang dalaman kita itu ialah ketenangan. Boleh faham maksud saya? Jadi alhamdulillah, syabas, tahniah kaum ibu yang pagi ini datang sebenarnya bukan untuk mencari kesenangan. Betul. Yang kita datang pada hari ini untuk mencari apa? Ketenangan. Ini penting. Sebab kalau ada kesenangan tanpa ketenangan, tak guna apa-apa. Rumah lapang, luas, tapi hati sempit. Ini gejala ataupun penyakit yang dialami oleh remaja purba. Tahu, remaja purba. Remaja purba ni saya lah. Yang 60-an, 50-an. Remaja purba ni, iaitu penyakit emptiness. Emptiness ni apa? Kosong. Rumah jadi kosong. Buat rumah besar-besar dulu. Rupanya ingat nak ada anak duduk sekali dengan kita. Tak, anak ada kehidupan mereka sendiri. Kadang-kadang ada anak yang lupakan kita. Kadang-kadang ada anak yang ingat kita. Tapi hambatan, dia pun ada anak juga, dia ada urusan juga kerja kan. Jadi tak dapat ziarah kita selalu. Jadi kita tinggal di rumah tu 2 merpati. Sejoli. Merpati 2 sejoli. Kau tengok aku tengok hang. Itu juga. Jadi rasa macam kosongnya. Sebab tu kita kena isi tu. Emptiness ni kena isi dengan ketenangan.